Matematik tingkatan 2, bab 1, pola dan jujukan. 1.1 pola. 1.1 pola. A. Mengenal pola nombor. Standard pembelajaran: mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat rumusan pola. A. Mengenal pola nombor. Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Pola dalam objek boleh ditentukan dengan memerhatikan susunan objek sebelumnya. Kita lihat pada contoh 1. Lukis corak seterusnya bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Kita lihat pada corak yang pertama, dia 1 titik. Corak yang kedua, dia ada 3 titik. Kita nampak di sini, dia berlaku penambahan 2 titik. Daripada corak pertama pergi kepada corak yang kedua. Daripada corak kedua pergi kepada corak yang ketiga, berlaku juga penambahan 2 titik. Jadi kita nampak pola di sini ialah menambah 2. Okey, kamu boleh buat macam ni. Kamu lukis anak panah. Okey, maksudnya tambah 2. Sini pun tambah 2. Jadi untuk melukiskan corak yang keempat, kamu ambil corak daripada yang ketiga ni, kamu tambah 2 titik kepada dia. Okey, ini adalah corak yang keempat. Seterusnya, kita kena nyatakan polanya. Kita sudah tuliskan dia dalam bentuk nombor. Dia adalah sama, jadi ini adalah polanya. Menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okay, kita lihat pada B ya. Corak pertama ialah 1/4. Corak kedua ialah 4/4. Corak ketiga ialah 7/4. Kita boleh tukarkan kepada nombor di sini. Yang pertama ni 1, 4, 7,3 titik. Maksud ada yang lain lagi. Okey, daripada 1 jadi 4. Dia bertambah dengan sedikit. Jadi, kita boleh anggap dia adalah tambah. Jadi, 4 tolak 1 ialah tambah 3. Daripada 4 jadi 7, sama juga tambah 3. Apa yang kita perhatikan di sini, polanya ialah tambah 3. Okey, untuk corak yang keempat, kamu lukiskan corak yang ketiga ni. Okey, kita tengok di sini. Segi 4 ni menjadi 4/4. Dia bertambah di sini. 1, 2, 3. Untuk corak yang ketiga sama. Dia bertambah 1 di kiri, 1 di kanan dan 1 di atas. Jadi, untuk corak yang keempat, kita tambahkan 1/4 di kiri, 1 di kanan dan 1 di atas. Kemudian kita nyatakan polanya. Tadi kita sudah nampak dia adalah tambah 3. Jadi pola ialah menambah 3/4 kepada corak sebelumnya. Suatu pola dalam senarai nombor ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagi nombor sebelumnya. Kita akan lihat pada contoh yang berkaitan dengan senarai nombor. Contoh 2, buku teks muka surat 4. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. A, -10, -4, 2, 8. Okey, untuk situasi di sini, kita memerhatikan di sini nombor bertambah dengan sedikit. Jadi, nilai bertambah, kemungkinan polanya menambah. Jadi, untuk mencari berapa banyak dia bertambah, kiraannya, kamu boleh lukiskan anak panah daripada sebutan pertama ke sebutan kedua. Kita buat kiraan dekat bawah sini. Kita akan guna sebutan kedua.
tolak dengan sebutan pertama. Jadi kamu akan dapat negatif 4. Negatif dan negatif akan jadi positif 10. Jadi 10 tolak 4, kamu akan dapat 6. Langkah ini kamu juga boleh kira menggunakan kalkulator. Negatif 4 tolak kurungan negatif 10. Kurungan sama dengan kamu dapat 6. Maksudnya pembezaan nombor di antara sebutan pertama dan sebutan kedua ialah 6. Okey, mencari satu saja tidak cukup. Kita kena semak lagi menggunakan sebutan kedua dan sebutan ketiga. Kita nak tahu betulkah dia tambah 6 daripada sebutan kedua pergi kepada sebutan ketiga. Kita akan guna sebutan ketiga tolak dengan sebutan kedua. 2 tolak dengan negatif 4. Akan jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Atau kamu boleh kira menggunakan kalkulator. Ikut yang ni. Dapat jawapan 6 juga. Maksudnya, pola di sini ialah tambah 6. Yang ketiga ni kamu nak cari pun boleh, tak cari pun boleh. Kamu boleh tulis dia adalah tambah 6. Sebab kita sudah cari pola di sini ialah tambah 6. Mesti semak untuk 2 di sini ya. Okey, kita tuliskan polanya. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Ini jawapan untuk A. Okey, kita lihat pada B. 17, 7, negatif 3, negatif 13. Kita memerhatikan nombor di sini, dia semakin berkurang. Nilai berkurang kemungkinan polanya menolak. Okey, kamu lukiskan anak panah ni menggunakan pensel. Kita buat kiraan dia. Untuk mengira berapa banyak dia berkurang, kita akan guna sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama. 7 tolak dengan 17, kamu akan dapat negatif 10. Langkah ni kamu boleh kira menggunakan kalkulator. Okey, kamu dapat jawapan negatif 10. Okey, kita semak sebutan kedua dan sebutan ketiga. Adakah pola di sini ialah tolak 10. Okey, kita akan guna sebutan ketiga, negatif 3, tolak dengan 7. Kamu akan dapat jawapan negatif 10. Kamu boleh kira menggunakan kalkulator. Okey, bila sudah kita cari pembezaan dua nombor tu, dekat sini semua menunjukkan adalah tolak 10. Maksudnya pola di sini ialah menolak 10. Untuk yang ketiga ni, kalau kamu nak cari pun boleh, tidak cari pun boleh. Kalau nak cari, kita guna negatif 13, tolak dengan negatif 3. Maksudnya negatif 13 tambah 3, kamu akan dapat jawapan negatif 10. Pola di sini ialah menolak 10. Okey, kita nyatakan polanya. Menolak 10 kepada nombor sebelumnya. Ini jawapan untuk B. Okey, kita lihat pada C. 2, 6, 18, 54. Okey, apabila kita memerhatikan nombor di sini, kita dapati nombor bertambah dengan banyak. Jadi, nilai bertambah dengan banyak, kemungkinan polanya mendarab. Untuk mencari berapa banyak dia mendarab, kita akan membuat kiraan di kertas lain. Kamu ingat lukiskan anak panah dekat urutan nombor ini. Okey, kita akan guna sebutan kedua bahagi dengan sebutan pertama untuk mencari berapa banyak dia darab, iaitu 3. Atau kamu kira menggunakan kalkulator. Kamu guna 6 bahagi dengan 2. Dapat jawapan 3. Maksudnya dia adalah darab 3.
cari satu saja di sini tidak mencukupi. Kamu kena cari satu lagi untuk pastikan polanya adalah betul. Jadi kita ambil sebutan yang ketiga, bahagi dengan sebutan yang kedua. Yaitu 18 bahagi dengan 6 sama dengan 3. Maksudnya pola di sini ialah darab 3. Untuk yang ketiga ni, kamu nak cari pun boleh, tidak cari pun boleh. Kita boleh anggap dia adalah darab 3. Okey, kita senaraikan polanya. Mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Ini adalah pola untuk C. Jadi 81, 27, 9, 3. Apabila kita memerhatikan set nombor di sini, nombor berkurang dengan banyak. Nilai berkurang dengan banyak, kemungkinan polanya membahagi. Kamu lukiskan anak panah dia. Kiraan ni kamu boleh buat di kertas lain. Kita akan mulai daripada nombor pertama, bahagi dengan nombor kedua. Kamu dapat jawapan 3. Atau kamu boleh cari menggunakan kalkulator. 81 bahagi dengan 27 sama dengan 3. Maksudnya di sini, bahagi 3. Okey, cari satu sahaja di sini tidak mencukupi. Kamu kena cari satu lagi. Kita akan guna 27 bahagi dengan 9 sama dengan 3. Okey, kita dapat bahagi 3 dan bahagi 3. Jadi kita boleh katakan pola untuk set nombor ini ialah bahagi 3. Untuk yang ketiga ini kamu nak cari pun boleh, tak cari pun boleh. Okey, kita nyatakan pola membahagi nombor sebelumnya dengan 3. KI 1, 3/2, 2, 5/2. Kita perhatikan set nombor ni daripada 1 jadi 2. Maksudnya dia bertambah dengan sedikit. Nilai bertambah, kemungkinan polanya menambah. Lukiskan anak panah untuk mencari berapa banyak dia bertambah. Kita akan cari menggunakan sebutan kedua, tolak dengan sebutan pertama. 1 di sini kalau nak tukarkan kepada pecahan, dia ialah 2/2. Maksudnya 3/2, tolak dengan 2/2, kamu akan dapat 1/2. Atau kamu boleh cari menggunakan kalkulator. 3/2 tolak 1 sama dengan kamu dapat 1/2. Okey. Maksudnya tambah 1/2. Kita semak yang dekat sini. Kita akan guna sebutan ketiga. Tolak dengan sebutan kedua. 2 tolak dengan 3/2. 2 ini nak ubahkan kepada pecahan, kita akan guna 2 darab 2. Maksudnya 4/2. Tolak dengan 3/2. Okey. Ini ya. Jadi kamu dapat 1/2. Kamu boleh kira guna kalkulator juga. Jadi kamu akan dapat dia adalah tambah 1/2. Kita lihat nombor di sini dia adalah sama. Maksudnya polanya ialah menambah 1/2. Yang ketiga ni kamu nak cari pun boleh, tidak cari pun boleh. Okey, kita nyatakan polanya. Menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Nombor genap. Semua nombor genap berakhir dengan digit 0, 2, 4, 6 atau 8. Nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Contoh nombor genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan lain-lain. Untuk nombor ganjil, semua nombor ganjil berakhir dengan digit 1, 3, 5,
7 atau 9. Nombor ganjil tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Contoh nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dan lain-lain. Contoh 3, buku teks muka surat 4. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 sehingga 67. Kena pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor 1 ganjil, nombor 2 genap. Okey, langkah pertama, kita senaraikan semua urutan nombor yang ada di sini. Okey, daripada 7 jadi 12, kita nampak dia bertambah 5. Daripada 12 hingga 17 juga bertambah 5. Jadi, selepas 27, nombor ni kita dapat daripada tambah 5. 27 tambah 5, 32. 32 tambah 5, kamu dapat 37. 37 tambah 5, kamu dapat 42. 42 tambah 5, kamu dapat 47. 47 tambah 5, kamu dapat 52. 52 tambah 5, kamu dapat 57. Dan 57 tambah 5, kamu dapat 62. Dan akhir sekali ialah 67. Daripada sini, kita senaraikan urutan nombor ganjil daripada yang ini. Nombor ganjil mula dengan 7, 17, 27, 37, 47, 57 dan 67. Kita mau cari pola bagi urutan nombor ganjil. Nombor di sini bertambah, jadi kita akan cari perbezaan di antara nombor kedua dan nombor pertama. Kita akan guna 17 tolak 7. Kamu dapat 10, tambah 10. Daripada 17 sampai 27, kita guna 27 tolak dengan 17. Sama juga, dia adalah tambah 10. Bila kita tengok di sini, tambah 10, tambah 10, maksudnya pola di sini ialah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, kita tengok nombor 2, nombor genap. Dari urutan nombor ini, kita senaraikan semua nombor genap. 12, 22, 32, 42, 52 dan 62. Kita mau mencari pola nombor genap. Kita akan cari menggunakan sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama. Dia adalah tambah 10. Sebutan ketiga tolak dengan sebutan kedua. Sama juga, dia adalah tambah 10. Jadi, kita boleh membuat kesimpulan, nombor genap diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Contoh 4, buku teks muka surat 5, segitiga Paskah. Kamu kena faham apa itu segitiga Paskah. Segitiga Paskah di sebelah bermula dengan 1. Semua baris segitiga Paskah akan bermula dan berakhir dengan 1. Yang ini sudah tetap dia 1 sahaja. Nombor lain dalam segitiga Paskah diperoleh dengan menjumlahkan 2 nombor pada baris sebelumnya. 1 tambah 1, kamu akan dapat 2. 1 tambah 2, kamu akan dapat 3. 2 tambah 1, kamu akan dapat 3. 1 tambah 3, kamu akan dapat 4. 3 tambah 3, kamu akan dapat 6. 3 tambah 1, kamu akan dapat 4. 1
tambah 4, kamu akan dapat 5. 4 tambah 6, kamu akan dapat 10. 6 tambah 4, kamu akan dapat 10. 4 tambah 1, kamu akan dapat 5. 1 tambah 5, kamu akan dapat 6. 5 tambah 10, kamu akan dapat 15. 10 tambah 10, kamu akan dapat 20. 10 tambah 5, kamu akan dapat 15. 5 tambah 1, kamu akan dapat 6. Ini cara kita mengisi jawapan untuk segitiga Pascal. Pola bagi suatu urutan nombor melubahkan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Dalam segitiga Pascal ni, pelbagai urutan nombor dengan pola tertentu boleh didapati. Antaranya, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan ini polanya ialah menambah 1. Untuk kedua ni, 1, 3, 6, 10, 15. Polanya ialah menambah 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Ini untuk pengetahuan anda sahaja. Nombor Fibonacci. Nombor Fibonacci melubahkan suatu corak nombor yang berurutan. Urutan ini bermula dengan sifar 11 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Dia mula dengan sifar 1. Sebutan yang ketiga ni dia dapat daripada hasil penambahan sebutan pertama dan kedua, iaitu sifar tambah 1, kamu akan dapat 1. Sebutan yang keempat dapat daripada hasil tambah 2 sebutan sebelumnya, iaitu 1 tambah 1, kamu dapat 2. Yang kelima ni dapat daripada 1 tambah 2, kamu dapat 3. 5 ini dapat daripada 2 tambah 3. 8 dapat daripada 3 tambah 5. Atau kamu boleh lihat di bawah ini. Yang pertama ni, sifar tambah 1 akan dapat sebutan yang ketiga 1. 1 tambah 1 akan dapat sebutan yang keempat iaitu 2. 1 tambah 2 akan dapat sebutan yang kelima. 2 tambah 3 akan dapat 5. 3 tambah 5 kamu akan dapat 8. Ini adalah nombor Fibonacci. Contoh 5 buku teks muka surat 6. Lengkapkan urutan nombor di bawah. Apa yang kita perhatikan di sini, ini berkait dengan nombor Fibonacci. Sebutan seterusnya dalam nombor Fibonacci diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Kita lihat pada A. Sifar 11. Untuk dapatkan jawapan ini, kita akan menambahkan 2 sebutan sebelumnya, iaitu 1 tambah 1. Kamu akan dapat jawapan 2. Seterusnya, kita akan guna 1 tambah 2. Kamu akan dapat 3. Yang ini, kita guna 2 sebutan sebelumnya, 2 tambah 3. Kamu akan dapat 5. Kita mau semak jawapan di sini betul atau tidak. Kita guna ini. 3 tambah 5, adakah dia dapat 8? Kalau betul maksudnya, apa yang kamu cari tadi adalah betul. Seterusnya, 8 tambah 13, kamu akan dapat 21. Okay, kita lihat pada B ya. 1, 3, yang ini
menambah dua sebutan sebelumnya, iaitu 1 tambah 3. Kamu akan dapat 4. Seterusnya, 3 tambah 4, kamu akan dapat 7. Semak jawapan dia betul atau tidak. Yang dekat sini, kita akan guna 4 tambah 7. Adakah dia sama dengan 11? Kalau sama dengan 11, maksudnya jawapan yang kamu cari tadi adalah betul. Jom cuba 1.1 buku teks muka surat 6. 1. Laka corak seterusnya bagi gambar di bawah. A. Corak pertama ada 1 segi 4. Corak kedua ada 5 segi 4. Corak ketiga ada 9 segi 4. Okey, kita boleh tulis dalam bentuk nombor. 1, 5, 9. Daripada 1 jadi 5, maksudnya tambah 4. Sebab dia bertambah dengan sedikit sahaja. 5 pun tambah 4. Kita nampak pola di sini ialah tambah 4. Apa yang kita perhatikan di sini, segi 4 tu dia tambah di bahagian sini. Sini sama. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk corak yang keempat, kamu ambil bentuk corak yang ketiga ni, kamu lukiskan dia. Lepas tu kamu tambahkan segi 4 di kiri, kanan, atas, bawah, tambah 1. Setiap bahagian itu. Okay, ini jawapan untuk A. Okay, kita lihat pada B, segi 3, segi 4, pentagon. Apa yang kita perhatikan di sini, kita lihat pada bilangan sisi dia. Segi 3, bilangan sisi dia 3. Sisi 4, bilangan sisi dia 4. Pentagon, bilangan sisi dia 5. Pola di sini ialah tambah 1 untuk bilangan sisi dia. Jadi, seterusnya ialah heksagon, bilangan sisi dia 6. Jadi, kamu kena lukiskan poligon yang ada 6 sisi. Seterusnya, heptagon, bilangan sisi dia 7. Lukiskan poligon, bilangan sisi dia ada 7 sisi, iaitu heptagon. Ini jawapan untuk B. Okay, nombor 2. Nyatakan pola bagi urutan berikut. A, B, C dan D. Kita lihat pada B ya. Saya bincang jawapan B dengan anda. Okey, negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10. Apa yang kita nampak di sini, nombor semakin kecil. Kalau nombor semakin kecil, polanya ialah menolak. Okey, kita akan cari, kita lukiskan anak panah dia dulu. Okey, cari yang sebutan yang kedua, negatif 4, tolak dengan negatif 1. Dia sama dengan negatif 4 tambah 1. Negatif 3. Jadi ini negatif 3. Kemudian, kita akan guna sebutan yang ketiga, negatif 7. Tolak dengan sebutan kedua, negatif 4. Negatif 7 tambah 4. Negatif 3. Okey, pola dia ialah menolak 3. Jadi, untuk nyatakan pola dia, menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Okey, ini jawapan untuk B. Yang lain kamu boleh cuba sendiri. Okey, 2. Nyatakan pola bagi urutan berikut. E 1/2, 1/4, sifar negatif 1/4. Apa yang kita perhatikan di sini, daripada 1/4 jadi sifar, nombor dia semakin berkurang. Okey, pola di sini mungkin polanya ialah menolak. Okey, sebab dia ialah pecahan, kita kena ubahkan penyebut pecahan kepada nombor yang
sama. Okey, 2 ni boleh ubah jadi 4 dengan darab 2, darab 2. Kamu akan dapat 2/4. Daripada 2/4 jadi 1/4. Nombor berkurang. Kita nak cari berapa banyak dia berkurang. Kita akan guna sebutan kedua. 1/4 tolak dengan 2/4. Negatif 1/4. Polanya ialah tolak 1/4. Okey, kita semak ini. 1/4 pergi sifar. Kita guna sifar tolak dengan 1/4. Negatif 1/4. Negatif 1/4. Jadi, di sini kita boleh memerhatikan polanya ialah menolak 1/4 daripada nombor sebelumnya. Menolak 1/4 daripada nombor sebelumnya. Okey, kita tengok pada F. 11/2 negatif 33/6 100/8 negatif 302/4. Kalau anda tidak tengok negatif ni, kamu nampak nombor dia semakin besar. Maksudnya pola di sini kemungkinan ialah pola mendarab. Untuk mencari berapa banyak dia mendarab, kita akan guna sebutan kedua, negatif 33/6 bahagi dengan 11/2. Kamu akan dapat jawapan negatif 3 kalau anda tekan menggunakan kalkulator. Jadi dari sini, dia adalah darab dengan negatif 3. Okay, kita semak. Sebutan ketiga bahagi dengan sebutan kedua. Kamu akan dapat negatif juga. Negatif 3. Jadi pola di sini ialah darab dengan negatif 3. Okey, kita nyatakan polanya. Mendarab nombor sebelumnya dengan negatif 3. Ini jawapan untuk F. 3. Bagi urutan nombor 28, 37, 46, 55 sehingga 145, kena pasti dan nyatakan pola nombor bagi nombor 1 ganjil, nombor 2 genap. Kamu boleh rujuk kepada contoh di dalam buku teks untuk selesaikan soalan ini. 4. Lengkapkan urutan nombor Fibonacci berikut. Anda boleh cuba buat soalan ini. 5. Lengkapkan rajah di bawah. Kita tengok pada yang atas ni. Asalnya 16 dibahagi kepada dua nombor yang sama. Iaitu 16 bahagi 2. Sini 8, sini pun 8. Kemudian dari sini, 8 turun ke bawah dibahagi kepada dua nombor yang sama banyak. Maksudnya 8 bahagi 2 akan dapat 4. Sini 4. Turun bawah lagi 4 bahagi 2. Kamu akan dapat 2. Sini 2. Sini pun 2. Sampai ke bawah sini ialah 2. Okay, kita lihat pada yang ini. 4. Sini 4, bila campur akan jadi 8. 8 bahagi kepada dua nombor yang sama, jadi 8 bahagi 2. Kamu akan dapat 4, 4. 4 bahagi 2 akan dapat 2. Sini 2, sini 2. Okay, untuk cari jawapan di sini, 2 tambah 4 akan jadi 6. 6. 4 tambah 2 akan jadi 6 juga. Okey, yang akhir sekali ini ialah 2. Okey, kita sudah siap jawapan untuk 5. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.